Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih sebab masih lagi bersama dengan cikgu. Baiklah, untuk kali ini cikgu nak berbicara pasal TVET, TVET vocational. Sebab apa? TVET tahfiz. Sebab baru ni cikgu ada dengar dalam berita di mana Kementerian Sumber Manusia nak bekerjasama dengan sekolah atau institusi tahfiz dan Jabatan Agama Islam di setiap negeri. Mereka nak buat apa? Sebab mereka nak memperluaskan pelaksanaan sistem latihan dual national atau SLDN, yang ni di bawah program latihan vocational dan pendidikan teknikal tahfiz atau TVET tahfiz. Menarik tak? Sebab bila sebenarnya cikgu tengah drive tu tiba-tiba dalam kat radio tu dengar berita ni, menarik ni ya. Sebab masa tu cikgu dengar Timbalan Menteri Kementerian Sumber Manusia, Datuk Mahfuz Omar kata tujuan program latihan vocational dengan pendidikan teknikal tahfiz ni atau TVET tahfiz ni, antara matlamat dia bertujuan untuk membuka ruang kepada pelajar tahfiz nak mengikuti latihan yang berbentuk kemahiran ya di bawah kementerian, dan sekaligus siapa yang mengikuti program ni ya bukan saja dapat sijil tahfiz, bahkan boleh dapat sijil kemahiran Malaysia. Jadi dengan cara ni bukan saja calon-calon tahfiz ni keluar nanti dah hafal Al-Quran ya, surah-surah Al-Quran, juz Al-Quran, bahkan mereka ada peluang pekerjaan ya, terutama dalam bidang teknikal. Hebat kan ya. Jadi dah lah tahfiz Al-Quran, lepas tu kerja pula di bidang-bidang teknikal yang hebat, entah jadi technician angkasawan ke ya, di bidang aerospace. So sebab tu cikgu terpanggil nak review ataupun share tentang program latihan vocational dan pendidikan teknikal tahfiz ataupun TVET tahfiz ni. Sebab ni bukan orang kata angan-angan kosong, dah memang dilaksanakan. Okey. Program TVET tahfiz ni sebenarnya dah diilhamkan sejak tahun 2019 lagi. Tujuan dia nak membantu pelajar tahfiz kita ni nak memperoleh sijil kemahiran yang diiktiraf oleh kerajaan. Jadi kira maknanya lepas ni mak bapak pergi hantar anak mereka, bukan setakat anak mereka 24 jam belajar mengaji, hafal Quran, tajwid, yang tu saja. Tapi lah ni dah ada kelebihan lain. Maknanya esok ni anak mak pak ni depa dah jadi tahfiz, dah hafal Al-Quran semua, keluar insya-Allah ada kerja dalam bidang-bidang tertentu, bidang kemahiran lah. Ni kalau hak yang tak mau pergi ambil SPM, yang tak minat akademik, tapi depa ada kelebihan dari segi teknikal. Depa berkemahiran dalam segi selok belok benda-benda yang repair sana, repair sini, buat yang tu, buat yang ni. Sebenarnya depa hebat kat situ. Tapi depa tak minat lah nak pegang lagi buku, nak belajar. Sebab kita kena tahu anak-anak ni kemahiran berlainan, tak boleh dipaksa. Jadi nak kejayaan tu terletak pada kemahiran, minat, kecenderungan mereka. Okey, faham lah? Jadi lepas ni jangan paksa-paksa pula, kesian mereka. Kita kena percayalah pada kemampuan anak kita ni. Baik, seterusnya apa dia lagi yang cikgu nak cakap pasal TVET tahfiz ni? TVET tahfiz ni mula dilaksanakan tahun lepas sebab nak persiapkan pelajar tahfiz dengan kemahiran tinggi. Sebab apa? Sebab kita lah ni nak kena ikut keperluan industri ke arah revolusi 4.0. Hari ni banyaklah benda-benda fakta cikgu nak kena kongsi ya. Dia menarik, sebab tu hari ni cikgu terus buat video lah nak kongsi pasal perkara ni. Okey. Now, yang terbaru berdasarkan laporan berita yang cikgu dengar 2 hari lepas. Okey, menurut beliau lagi beliau meletakkan harapan yang tinggi lah supaya TVET tahfiz ni dia dapat menggabungkan 2 aliran yang berbeza. Okey, satu di mana ada pelajar ni belajar tentang ilmu tahfiz, ilmu Al-Quran, ilmu agama, dan pada masa yang sama mereka juga boleh belajar benda yang berkaitan dengan industri. Terutama yang terbaru ni yang nak dilaksanakan ialah ilmu kemahiran industri automasi dan robotik. Jadi besar harapan supaya pengajar tahfiz ni bukan saja mahir dalam industri ni, bukan saja student, tapi tenaga pengajar tu juga mahir dalam industri automasi dan robotik,
selain daripada kiranya macam ni tau, dia ada dua. Satu guru tahfiz. Guru tahfiz ni sikit sebanyak dapat mempelajari ilmu kemahiran industri otomasi dan robotik, dan juga guru TVET ni juga dapat memahami tentang tahfiz. Jadi kat sini dia ada serampang 2 mata ke 4 mata ke macam itulah, satu untuk student, satu untuk tenaga pengajar tu sendiri. Ya. Baik, cikgu nak bagi tahu yang terbaru, ya. Ada apa, Syarikat Komposit Teknologi Research Malaysia atau CTRM ni merupakan salah satu pihak industri buat masalah yang menjalinkan kerjasama dengan ILP, ya, iaitu Institut Latihan Perindustrian, yang menawarkan kursus juruteknik perantisan aero angkasa. Hebat kan? Nampak, belajar tahfiz tapi esok ni boleh bekerja dalam bidang aero angkasa. Jangan terkejut pula. Ya, semua ni boleh, ya. Janji kita nak berusaha ataupun tak. Jadi buat masalah ada projek perintis di mana 11 pelajar tahfiz atau hufaz dari pelbagai institusi tahfiz sedang mengikuti kursus penuh masa selama 10 bulan. Ya, mengikuti kursus yang berkaitan kursus juruteknik perantisan aero angkasa, di mana bermula 3 Februari baru ni, ya, dan mereka akan terlibat mengikuti latihan 3 bulan di ILP, iaitu Institut Latihan Perindustrian, dan lagi 7 bulan pula di Composites Technology Research Malaysia atau CTRM. Kalau mereka dapat selesaikan kursus selama 10 bulan ni, apa yang jadi, mereka akan dianugerahkan, ya, pelajar-pelajar ni akan dianugerahkan SKM, CJ Kemahiran Malaysia tahap 2 dalam bidang pembuatan komposit, dan seterusnya ditawarkan dapat kerjalah dekat syarikat tu. Yang dikatakan kursus juruteknik perantisan aero angkasa berkonsep sistem latihan dual nasional ni atau SLDN ni dibuat di Institut Latihan Perindustrian di Bukit Katil, Melaka. Projek perintis ni lah, ya. Lepas tu program TVET tahfiz di ILP ni menerima sokongan Majlis Agama Islam Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka. Apa lagi yang cikgu boleh kongsi kat sini? Satu lagi yang cikgu nak kongsi. Mahat tahfiz pertama di Malaysia yang itu satu, tapi mahat tahfiz pertama di Malaysia yang memperkenalkan pembelajaran tahfiz dan kemahiran vokasional yang cikgu dapat cari ialah Mahat Tahfiz Vokasional Aman Bistari. So boleh google lah tentang Mahat Tahfiz Vokasional Aman Bistari ni. So apa kursus yang ditawarkan selain daripada pembelajaran tahfiz? Ada kulineri, ni kursus vokasional yang ditawarkan. Kulineri, otomotif, jahitan, kraft dan animasi dan pertanian. So cikgu harap lepas-lepas ni semua mahat ataupun pusat tahfiz yang ada di Malaysia yang berdaftar bolehlah, ya, menjalankan program ni bersama dengan program TVET ni supaya lepasan tahfiz ni insya-Allah lah akan bukan setakat mendapat ilmu dalam bidang hafazan, bidang Al-Quran, tapi juga akan mendapat satu pekerjaan yang sangat memberi impak bukan saja pada diri mereka tapi juga kepada yang dapat menyumbang kepada masyarakat dan negara, ya. So itu saja yang cikgu nak share pasal mahat tahfiz, pasal program TVET tahfiz ni yang cikgu rasa sangat menarik, ya, dan cikgu harap tolong war-warkan di luar sana. Lepas ni siapa yang jadi tahfiz bukan hanya setakat jadi guru agama ataupun menjadi guru di pusat-pusat tahfiz, tapi sebenarnya banyak lagi peluang pekerjaan yang ada untuk mereka. Jadi cikgu rasa setakat itu saja untuk kali ini. Subscribe channel cikgu, banyak lagi yang cikgu nak kongsi pasal hala 7 peluang pekerjaan dalam untuk lepasan SPM, lepasan STPM, ya, PT3 dan sebagainya, ya. So cikgu harap dengan ramai yang subscribe cikgu, yang akan beri motivate cikgu lah untuk produce banyak lagi video dan cikgu boleh share. So cikgu rasa setakat itu saja. Kalau ada apa-apa yang nak share dengan cikgu, maklumat terbaru pasal tahfiz TVET ataupun apa-apa tentang vocational, bolehlah tulis di ruangan komen. InsyaAllah kita boleh panjangkan perbincangan nanti. So setakat itu saja, ya, kita jumpa lagi. Bye.